Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Novat Channel. Lagi sekali fitnah daripada anak Raja Fitnah. Siapa yang tidak kenal dengan individu yang dikenali sebagai Che Gubat. Tidak habis-habis dengan menjajah, melakukan, melemparkan fitnah yang tidak berasas. Hari ini Samsul, ya, Setiausaha Sulit kepada Perdana Menteri menjadi mangsa sekali lagi kepada persepsi kononnya menerima rasuah daripada dalam projek yang ada dalam kerajaan. Jadi sahabat semua, antara Samsul dan juga Che Gubat ini, siapakah yang anda boleh percaya? Anak Raja Fitnah ataupun seorang yang begitu hebat ya di dalam memperjuangkan hak rakyat sebagai pejuang reformasi? Anda boleh berikan komen anda. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa, saya membacakan kenyataan media ini yang sepetik daripada Malaysia Kini. Didakwa rasuah Setiausaha Politik Anwar buat laporan polis terhadap Che Gubat. Itu dia. Jadi mari kita lihat apakah fitnah yang dijajah oleh Che Gubat ini. Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Hakim hari ini telah membuat laporan polis terhadap Badrul Hisam Syaharin atau lebih dikenali sebagai Che Gubat kerana mengaitkan dirinya dengan penyelewengan dana badan bukan kerajaan (NGO). Ketika ditemui selepas membuat laporan polis di Seberang Jaya di Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Samsul Iskandar berkata dakwaan yang dibuat menerusi hantaran di Facebook semalam itu langsung tidak berasas, tidak disokong sebarang bukti, berniat jahat dan mahu mencemarkan nama baik pejabat Perdana Menteri. Katanya lagi, saya menafikan sekeras-kerasnya tuduhan dan juga temuan jahat yang telah dibuat ke atas diri saya dan juga pejabat Perdana Menteri. Saya telah berbincang dengan peguam saya dan hadir membuat laporan polis hari ini serta meminta pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan. Katanya, kita aluk-alukkan sebarang pandangan dan kritikan, namun ia tidak boleh dibuat dalam bentuk cemuhan dan fitnah serta tuduhan yang tidak berasas. Jadi saya harap pihak bertanggungjawab boleh jalankan siasatan dan segera ambil tindakan terhadap berikutan apa yang diceritakan itu tidak mempunyai sebarang asas dokumen dan ia hanya sekadar rekaan untuk memburukkan imej saya, katanya kepada pemberita. Samsul Iskandar juga berkata dia turut membuat laporan secara dalam talian kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia berhubung dakwaan tersebut. Katanya lagi, tindakan perundangan menghantar notis tuntutan sama juga sedang dilakukan. Dia berkata mana-mana pihak yang tidak berpuas hati seharusnya mengemukakan bukti kepada pihak berkuasa dan tidak membuat hantaran di media sosial yang hanya mengundang keresahan rakyat. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah ACP Tan Chen San ketika dihubungi bernama mengesahkan laporan tersebut. Jadi menurut Tan, kes diserahkan kepada Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya kerana direkodkan di sana, katanya lagi. Jadi sahabat semua, ini adalah modus operandi yang seringkali digunakan ya oleh kaki-kaki penfitnah, geng-geng penfitnah daripada Perikatan Nasional ini sahabat semua, yang mana mereka akan mewujudkan ya satu persepsi, ya, mengatakan kononnya pegawai-pegawai setiausaha ataupun menteri-menteri sekalipun Perdana Menteri kononnya terlibat atau salah guna kuasa, ada rasuah dan sebagainya. Modus operandi mereka sahabat semua, mereka akan membuat tuduhan fitnah terlebih dahulu dan apabila disaman mereka katakan akan melawan di mahkamah. Tapi hakikatnya sahabat semua, mereka yakin ya mungkin walaupun mereka kalah ya kerana seperti mana yang didedahkan oleh Brother Iswardi, mereka punya penaja yang akan membayar saman terhadap mereka. Jadi melalui kewangan itu mereka tidak takut ya kerana ada yang penaja yang mungkin membayar sekiranya mereka kalah saman dan sebagainya. Namun apa yang mereka cuba wujudkan adalah untuk wujudkan satu persepsi kepada penyokong mereka bahawa kononnya pemimpin-pemimpin dalam kerajaan, ya pegawai-pegawai, menteri-menteri ya melakukan rasuah. Dan apabila itu sudah berlaku, pastinya penyokong mereka yang taksub ya dengan mereka ini akan mempercayai itu, dan ini yang coba mereka wujudkan sebenarnya. Itu pandangan saya sahabat-sahabat semua. Jadi apapun ya, kita menyokong tindakan yang telah dibuat oleh Samsul ya, dia telah pun buat laporan polis dan juga kepada MC dan saman fitnah akan dilanjutkan. Itu tindakan yang saya percaya ya, kita harap ya boleh
dilakukan dengan segera. Itu pandangan saya. Dan satu lagi maklumat juga yang ingin saya kongsikan, mungkin tidak kaitan dengan politik atau sebagainya, tapi ia adalah satu pengetahuan ya, di mana kilang proses ubat batuk tiruan diserbu oleh pihak custom, custom kan ya, atau polis di Raja Malaysia. Jadi mari kita ikuti kenyataan media ini, sahabat semua. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Negeri dan Kosara Hidup KPDN menyerbu sebuah kilang memproses ubat tiruan di Mantin, Negeri Sembilan, dan menahan seorang wanita berusia 38 tahun yang disaki bertanggungjawab mengendalikan premis berkenaan. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN Azman Adam berkata, dalam serbuan bersepadu itu sejumlah 10.000 botol ubat batuk yang siap dibungkus dan 900 liter cecair disaki ubat batuk di dalam mesin pengaduan dirampas. Turut dirampas ialah kenderaan dan beberapa peralatan lain yang digunakan untuk tujuan memproses ubat berkenaan. Semua bahan tersebut bersama beberapa dokumen perniagaan disita bagi tujuan siasatan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM236.516 katai dalam kenyataan di Putrajaya malam tadi. Azman berkata operasi pada 15 Desember lalu itu dilakukan sepasukan anggota penguatkuasa KPDN Putrajaya bersama kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia, Lembaga Hasil Dalam Negeri dengan kerjasama Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional. Ia dibuat susulan aduan yang diterima serta risikan awal oleh KKM selama 3 bulan sebelum itu. Azman berkata, 2 bangunan industri atau kilang di kawasan perindustrian ringan yang dijadikan tempat pemprosesan ubat batuk tiruan turut disita dengan nilai anggaran keseluruhan sebanyak RM2.6 juta. Susulan serbuan itu sebanyak 56 akaun turut dibekukan melibatkan 9 entiti dengan 4 daripadanya merupakan akaun syarikat, manakala selebihnya 5 akaun individu dengan jumlah keseluruhan berjumlah RM10.68 juta katanya. Azman berkata syarikat terbabit akan disiasat mengikut Akta Pencegahan Penggunaan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram, yaitu kesalahan penggunaan wang haram, manakala wanita itu disiasat di bawah Akta Cap Dagangan 2019 Akta 815. KKM juga katanya akan menjalankan siasatan lanjut mengikut Akta Racun 1952 yang mengenakan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-dua sekali jika sabit kesalahan. Terbaik sahabat-sahabat semua, tindakan pantas daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup yang berjaya menyerbu dengan risikan dan sebagainya. Kilang ini sudah pun disita. Dengan itu kita boleh melihat bagaimana progresif yang dibuat oleh mana-mana penguat kuasa begitu baik sekali pada ketika ini seperti pihak SPRM, Polis Diraja Malaysia, LSDN, KPDN dan sebagainya. Jadi kita ucapkan tahniah kerana tanggungjawab yang diamanahkan itu mereka lakukan dengan sebaik mungkin. Jadi perkara yang pertama, fitnah lagi daripada Cikgu Bat. Apa komen anda sahabat-sahabat semua? Anda boleh berikan pandangan di dalam ruangan komen. Dengan itu izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.